Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada pensyarah iaitu Dr. Nursiah binti Abdul Hamid. Saya Nur Natasha Nadia binti Adam, nombor metrik 262544 akan membentangkan projek tahun akhir saya iaitu sebuah dokumentari yang bertajuk Terokai Muzium Sultan Abu Bakar. Baiklah, pembentangan saya akan dimulakan dengan abstrak. Abstrak iaitu kajian ini memfokuskan penerbitan dokumentari yang bertajuk Terokai Muzium Sultan Abu Bakar bagi menceritakan sejarah dan keunikan di muzium tersebut. Sejarah dan keunikan yang terdapat di Muzium Sultan Abu Bakar ini kurang diketahui oleh orang ramai, terutamanya generasi muda. Oleh itu, dokumentari ini diterbitkan bagi memupuk minat masyarakat, terutamanya generasi muda untuk mengetahui serta menerokai sejarah dan juga mempromosikan keunikan Muzium Sultan Abu Bakar ini sebagai destinasi pelancongan di negeri Pahang. Penerbitan dokumentari ini dilakukan terlebih dahulu dengan mengadakan temu bual dengan beberapa orang iaitu pegawai, pekerja, pengunjung serta penduduk di sekitar Muzium Sultan Abu Bakar. Tinjauan dilakukan di kawasan berkenaan bagi mendapatkan maklumat sebelum penggambaran dilakukan di kawasan muzium berkenaan. Dokumentari ini memaparkan keunikan yang ada di Muzium Sultan Abu Bakar iaitu warisan yang penting dalam sejarah negeri dan masyarakat setempat. Penerbitan dokumentari ini akan dimuat naik ke dalam YouTube untuk tatapan umum. Akhir sekali diharapkan agar masyarakat terutamanya golongan muda membuka mata untuk mengunjungi tempat-tempat yang menyimpan 1001 sejarah seperti ini. Seterusnya, pendahuluan. Dokumentari ini memfokuskan mengenai Muzium Sultan Abu Bakar. Dokumentari ini diterbitkan bagi memaparkan sejarah dan keunikan Muzium Sultan Abu Bakar yang kurang diketahui lah, terutamanya golongan muda. Kajian ini memfokuskan kepada 3 plot jalan cerita iaitu dimulai dengan menyingkap sejarah dan perkembangan Muzium Sultan Abu Bakar, kemudian keunikan muzium tersebut dan penutup memuatkan tarikat yang terdapat berhampiran Muzium Sultan Abu Bakar sehingga tempat ini perlu dikunjungi oleh orang ramai. Dalam dokumentari ini ia menceritakan mengenai sebuah bangunan yang pada asalnya merupakan kediaman residen British, kemudian dijadikan istana dan akhirnya dijadikan sebuah muzium. Di samping itu, dokumentari Terokai Muzium Sultan Abu Bakar juga memaparkan keunikan yang dapat di muzium ini untuk menarik masyarakat, terutamanya generasi muda, bagi mereka minat untuk mengetahui setiap inci keunikan tersebut. Keunikan terdapat di muzium ini ialah warisan peninggalan nenek moyang terdahulu untuk generasi masa hadapan yang dijadikan supaya dijadikan kebanggaan. Oleh itu, proses mempelbagaikan metod dan kaedah yang mudah untuk difahami oleh masyarakat serta aplikasi teknik sinematografi yang baik mampu menarik minat masyarakat untuk menonton dokumentari ini. Aspek ini perlulah diaplikasi dalam setiap dokumentari supaya ianya lebih berkualiti. Sehubungan dengan itu, objektif kajian ini adalah menerbitkan dokumentari Muzium Sultan Abu Bakar yang berdurasi selama 10 minit. Seterusnya, sorotan kajian. Yang pertama ialah konsep dokumentari. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dokumentari ini merupakan tayangan filem atau televisyen yang memaparkan maklumat iaitu fakta sebenar tentang sesuatu perkara. Manakala jawatan kuasa hadiah dokumentari terbaik Academy of Motion Pictures Arts and Science Amerika Syarikat pula mendefinisikan dokumentari sebagai penerbitan yang dibuat secara terus atau melalui perancangan berkaitan dengan
perkara sejarah, sosial perkembangan, sains atau ekonomi dengan menekankan hal-hal yang berkaitan dengan fakta. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa untuk menerbitkan atau menghasilkan dokumentari ianya bukanlah perkara yang mudah. Ia memerlukan kaedah dalam mendapatkan maklumat atau fakta yang tepat untuk dipaparkan dalam dokumentari yang diterbitkan berdasarkan objektifnya. Kemudian sejarah Muzium Sultan Abu Bakar. Bangunan bersejarah ini telah dibina pada tahun 1929 iaitu sebagai kediaman residen British bagi menggantikan bangunan kayu asal yang dibina pada tahun 1888. Sewaktu Perang Dunia Kedua, bangunan ini dijadikan kediaman pegawai-pegawai Jepun. Kemudian pada tahun 1948, bangunan ini dibaik pulih kemudian dijadikan istana bersemayam almarhum Sultan Abu Bakar. Ia menjadikan muzium ini sebagai istana rasmi negeri dan diberi gelaran Istana Kota Beram menggantikan Istana Terentang. Kemudian Lembaga Muzium Negeri Pahang telah mengambil alih bangunan ini pada 17 Mac 1976 untuk dijadikan Muzium Negeri Pahang dan dibuka secara rasmi pada 21 Oktober 76 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah dengan diberi nama Muzium Sultan Abu Bakar yang kekal sehingga kini. Kemudian keunikan yang terdapat di muzium ini, yang pertama ialah belaga atau hencang buah keras. Keunikan ini mengenai hencang buah keras ini terdapat di muzium ini. Hencang buah keras ini merupakan sejenis permainan tradisional yang mempunyai unsur-unsur seni dan kemahiran. Pada zaman dahulu, permainan ini dikenali sebagai permainan masa lapang ataupun sukan rakyat. Gasing pangkah ini merupakan permainan yang sangat terkenal lah di negeri Pahang. Ianya diperbuat daripada kayu keras seperti kuran, keranji, leban, petai belalang, limau dan eru. Namun ada juga yang diperbuat daripada gajah. Terenang ini merupakan seperti seramik. Ia berasal dari kampung Pasir Durian, Kuala Temeling, Jerantut, Pahang. Terenang ini yang utama adalah untuk menyimpan air minuman dan terenang ini juga terdapat dalam pelbagai bentuk dan motif yang tersendiri. Dan pada masa kini terenang tidak dibuat bekas minuman lagi lah. Dia digunakan sebagai perhiasan. Seterusnya keunikan tenun Pahang Diraja yang terdapat di Muzium Sultan Abu Bakar. Tenun Pahang ini dikatakan telah bertapak di bumi Pahang sejak abad ke-17 Masihi. Pahang merupakan negeri Melayu yang pertama melahirkan seni persembahan yang bersifat ensemble istana sejak dari kurun ke-19, Johor Riau pada tahun 1811. Di mana gamelan Pahang ini juga dikenali sebagai joget Pahang. Seni muzik yang diwarisi dari istana ke istana ini terus dipelihara dengan baik melalui pengekalan gerak tari yang gemalai bersama iringan muzik gamelan yang mengasyikkan, yang sehingga kini alat tan itu dipamerkanlah di Muzium Sultan Abu Bakar ini. Seterusnya, tarikan di Muzium Sultan Abu Bakar ini ialah muzium dalam taman. Di mana Muzium Sultan Abu Bakar ini berkonsepkan muzium dalam taman kerana terdapat banyak pokok yang ditanam di hadapan muzium untuk menghidupkan suasana taman dan pemandangan yang sangat tenang serta sangat indah. Di samping itu, pengunjung juga dapat melihat pelbagai jenis arca dan replika yang dibina di kawasan Muzium Terbabit. Seterusnya, tarikan di sekitar muzium itu ialah Muzium Masjid Sultan Abu Bakar. Muzium Masjid Sultan Abu Bakar ini berada di sebelah Muzium Sultan Abu Bakar, di mana Muzium Masjid Sultan Abu Bakar sebelum ini merupakan sebuah masjid tertua di daerah Pekan yang dibuka pada tahun 1932. Kemudian dia diubah suai menjadi Muzium Islam bagi membolehkan pengunjung lebih menghayati warisan Islam.
Masjid ini juga terkenal dalam kalangan warga tempatan sebagai Taj Mahal Malaysia kerana reka bentuk dan seni binanya yang seakan sama seperti Taj Mahal. Dan muzium masjid ini, Masjid Sultan Abdullah ini dibuka sekitar pertengahan tahun 2015 untuk kunjungan orang ramai. Kemudian galeri pengangkutan air. Galeri pengangkutan air ini terletak di hadapan Muzium Sultan Abu Bakar, di mana sambil-sambil pengunjung datang ke Muzium Sultan Abu Bakar, pengunjung juga boleh berkunjung ke galeri pengangkutan air ini. Di galeri ini dia memaparkan pelbagai bentuk dan fungsi pengangkutan air yang pernah digunakan di laut dan Sungai Pahang pada masa dahulu dan juga kini. Terusnya pengurusan produksi. Pengurusan produksi terbagi kepada 3 iaitu pra-produksi, produksi dan pasca produksi. Kita mulakan dengan pra-produksi. Di peringkat ini terdapat pelbagai peringkat perkembangan kajian, antaranya adalah konsep logline, dokumentari, sinopsis, tinjauan jarak jauh, treatment, skrip audio visual, storyboard ataupun papan cerita, kemudian bajet produksi dan jadual pelaksanaan serta durasi masa pelaksanaan penerbitan video ini. Terusnya, setelah siap pra-produksi, kita terus beralih ke peringkat produksi, di mana pada peringkat produksi ini tempoh pengamaran melibatkan hanya 2 orang kru produksi saja, mengambil masa selama 2 bulan. Ini berikutan semasa pengamaran ini dijalankan berlaku perintah kawalan pergerakan daerah dan lockdown. Jadi ia mengambil masa yang lama lah untuk saya menyiapkan penggambaran dokumentari ini. 2 kamera telah digunakan sepanjang menjayakan penggambaran ini, iaitu kamera Sony A500 dan juga GoPro Hero 9. Turut digunakan sebuah tripod. Antara elemen yang perlu ada dalam produksi adalah seperti berikut, iaitu teknik pencahayaan, kemudian visual. Dalam proses penggambaran filem ini, beberapa teknik shoot telah digunakan, antaranya establish shoot, close up, medium close up, long shoot dan extreme full shoot. Kemudian audio. Semasa proses penggambaran, pengacara menggunakan clip mic untuk membesarkan suara, memperjelaskan lagi suara dan menghilangkan gangguan bunyi bising atau noise. Kemudian suara latar dirakam untuk menambahkan lagi penceritaan dalam dokumentari ini, dan terdapat pelbagai jenis muzik latar yang digunakan untuk menambahkan lagi mood dalam dokumentari ini. Seterusnya talent. Dan seterusnya temubual dan lokasi penggambaran. Dijalankan secara atas talian disebabkan masa atau tarikh yang ditetapkan itu merupakan tempoh kawalan pergerakan. Seterusnya temubual bersama pengunjung dan penjaga di Muzium Sultan Abu Bakar berdasarkan perancangan dalam papan cerita, dan penggambaran ini seperti yang diberitahu mengambil masa 2 bulan. Kemudian pasca produksi, iaitu proses penyuntingan dokumentari Sultan Abu Bakar, Terokai Sultan Abu Bakar ini dijalankan selama 3 bulan menggunakan software Adobe Premiere, After Effects dan Filmora. Selain itu, teknik pencahayaan, suara latar dan sound effect turut digunakan. Penyuntingan yang dilakukan terbagi kepada 2 bahagian, iaitu offline dan online. Penyuntingan online ini merupakan proses rakaman bahan mentah di video ni dipindah, disalin kemudian disunting secara teratur lah. Kemudian penyuntingan dilakukan untuk memilih gambar-gambar dan klip video yang terbaik. Dan perkara ini bagi mempengaruhi reaksi penonton dan menyediakan sudut yang menarik dari segi hasil rakaman video supaya video yang dipaparkan dapat menyampaikan sesuatu mesej kepada audiens dengan jelas. Kemudian jadual pelaksanaan penerbitan dokumentari ini daripada pra-produksi, produksi dan pasca produksi. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah penerbitan dokumentari Terokai Muzium Sultan Abu Bakar
telah melalui 3 peringkat proses produksi iaitu pra-produksi, produksi dan pasca produksi sehingga ianya berjaya diterbitkan. Dokumentari ini dimuat naik dan dikongsi ke media sosial untuk menjadi tontonan umum kepada penonton. Dokumentari ini memaparkan sejarah dan keunikan tersendiri yang terdapat di Muzium Sultan Abu Bakar yang tiada di tempat lain. Melalui dokumentari ini, penonton khususnya golongan muda dapat mengetahui, mempelajari sejarah serta warisan masyarakat di negeri Pahang. Di samping itu juga mengajar penonton untuk menghargai serta memelihara sejarah dan juga warisan generasi terdahulu supaya ianya tidak ditelan zaman dan seterusnya tidak dipinggirkan begitu saja oleh generasi akan datang. Itu sahaja pembentangan saya untuk projek tahun akhir ini. Sekian, terima kasih.